Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, saudara-saudari? InsyaAllah semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini kita dah berada dalam 7 Ramadan dan pada masa yang sama kita berada dalam PKP yang keempat ataupun dipanggil ialah fasa pemulihan. Jadi berada dalam keadaan ini banyak terma-terma baru yang kita kena dengar. Jadi antara dia lah a new normal. A new normal. Jadi new normal ni maknanya the way of life yang perlu kita jalani nanti selepas ini banyak yang akan berubah. Jadi sama-samalah kita melakukan dengan yang terbaik. Cuma saya nak kaitkan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wa. Jadi bila kita tengok dalam surah ini, ayat ini telah menentukan tentang sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Auzubillah. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan jadi maknanya bila nak melakukan satu new norm, maknanya perubahan akan dilakukan. Jadi bagaimana nak manage change ini? Cuma perubahan ini bergantung kepada setiap orang. Jadi dalam surah ini saya nak berkongsi tentang 3 golongan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Yang pertama, orang yang taat. Jadi orang yang taat, bila berlaku ujian terhadap mereka ini, maka mereka akan tambah ketaatan kepada mereka. Jadi subhanallah, bagus tuan-tuan mereka ni mensyukuri dengan apa saja yang Allah bagi. La in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan tambah nikmat pada golongan ini. Ini golongan yang bagus. Golongan yang kedua, orang yang taat lalu mereka ini berubah hati. Apabila diuji, mereka putus asa. Jadi kita tak nak jadi macam ni. Daripada mereka ini melakukan ketaatan, mereka berubah menjadi melakukan kemaksiatan. Daripada mereka berada dalam keimanan, mereka bertukar kepada kekufuran. Jadi kita tak nak benda-benda ini berlaku. Ini golongan yang kedua. Baik, golongan yang ketiga ialah orang yang biasa melakukan maksiat, tetapi dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka ini, maka hati mereka terjentik untuk berubah kepada keadaan yang lebih baik. Daripada melakukan maksiat, mereka melakukan kepada ketaatan. Daripada mereka ini banyak kekufuran, maka mereka ini menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakwaan. Jadi kita nak tuan-tuan tambah keimanan mereka. Jadi golongan yang ketiga ni, kalaupun kita berada dalam golongan yang ketiga ini, maka kita hendak bahawa kita berubah menjadi yang lebih baik, insya-Allah tuan-tuan. Dan golongan keempat ialah orang yang gemar melakukan maksiat, mereka kekal dalam maksiat. Na'udzubillah, ini memang teruk sangat, tegak sangat tuan-tuan. Cuma dah kena PKP kan, boleh pula sewa kondo buat parti liar. Na'udzubillah tuan-tuan. Ini bukan berlaku tempat lain tuan-tuan, berlaku di Malaysia. Jadi kita nak bahawa ujian ini menjadi iktibar untuk kita. Jadi firman Allah ada begini, cuma saya nak kongsikan juga bagaimana falsafah barat juga telah menggariskan beberapa step dalam menangani managing change ini. Jadi yang pertama, create agency. Mana create agency, orang dah tahu dah urgent dah nak berubah kan, maknanya tak boleh keluar rumah, penting kena lakukan cepat kan. Jadi nak cakap nak menjalani kehidupan secara normal yang baru ni penting. Jadi semua tahu dah, create urgency, cantik, settle. Form a powerful coalition. Jadi maknanya ada pasukan-pasukan yang dibina secara khas dalam untuk menangani benda-benda macam ni. Mana KKM bersama dengan MKN, dengan MITI, dengan pengajian tinggi. Jadi ini adalah satu gabungan pasukan yang mantap dalam menangani isu ini. Yang ketiga, create a vision of change. Jadi KKM juga telah mengeluarkan, ada, kalau tak silap saya ada 4. Antara dia ialah vision kita selepas ini untuk berubah ini ialah bahawa pertama sekali kita kena tutup pintu masuk negara dulu. Ini antara, maknanya boleh tak kita capai benda ni? Adakah kita mampu melakukannya? Jadi mungkin akan banyak terkesan, terutamanya industri-industri yang terlibat dengan pelancongan, penerbangan, perhotelan. Jadi ini agak yang terlibat. Create a vision of change. Dan visi-visi ini kena jelas, perlu disampaikan kepada rakyat dan communicate the vision. Jadi kalau kita tengok di media massa, di media sosial, banyak diceritakan tentang perubahan, the new norm yang perlu kita buat. Kita tak boleh nak bersalam, tidak ada perhimpunan secara ramai-ramai, no kenduri besar-besar kan, tak adalah nak buat grand-grand punya. Maka konsep tak boleh buat kita ingat konsep tak boleh buat, jangan buat sangat. Jadi sebelum ni habis semua nak tibai. Jadi kita tengok, okay, that's communicate the vision, semua orang jelas. Empower action.
Jadi selepas keadaan kita bertambah baik dalam PKP yang keempat ini, kita berada dalam fasa pemulihan. Jadi kita telah benarkan makna kerajaan, bukan saya, kerajaan telah membenarkan beberapa industri untuk bergerak, untuk melakukan operasi. Ada yang juga setelah dibenarkan secara total, mana 100% boleh bergerak. Jadi mereka ini ialah change agent. Jadi bila nak melakukan perubahan, change agent ni penting. So dalam step yang kelima ini, mereka perlu memilih pastikan industri yang penting-penting yang mampu untuk memperbaiki keadaan, insyaAllah dibenarkan untuk bekerja. Jadi mereka ni adalah change agent, dan pastikan kita doakanlah mereka yang terlibat sebagai change agent ini dapat melakukan yang terbaik dan boleh feedback adakah SOP yang sedia ada ni baik ataupun perlu ditambah baik lagi. Kalau tak elok, kena ubah langsung. Jadi insyaAllah. Jadi selepas pelaksanaan, kalau mengikut KKM, sewaktu trial action, trial punya plan untuk dalam tempoh 2 minggu ke 4 minggu perlu dipantau. Jadi mampukah ia menghasilkan satu result yang baik? Create quick win. Mampu tak keadaan ini bertambah baik? So ini penting sekali. Jadi maknanya orang yang terlibat dalam cucunya sebagai cucu agent ni perlu mengikut SOP yang benar-benar digariskan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan. Build on the change. Jadi maknanya mereka ini selepas tempoh pemantauan antara 2 minggu ke 4 minggu, ini yang digariskan oleh KKM, maka mampu tak dia menjadi satu perubahan yang bagus? Boleh tak menjadi statik? Jadi bagus tak benda tu? Dan maknanya kalau sesuai, make it stick. Jadi maknanya perlu dijadikan satu habit. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi kita akan mengharapkan satu sustainable punya garis panduan yang mampu menjaga kemaslahatan rakyat dan juga membantu penambahbaikan dalam ekonomi negara. Seterusnya akan menjadi kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi itu saja, semoga ia dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.